إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita setelah cuti yang agak panjang. Dan saya sendiri perlu bertanya di mana telah kita sampai dulu. 07 dah habis ke belum? Okey. Artinya kita baru sahaja masuk perbincangan yang pertama, iaitu perbincangan yang pertama walaupun nomornya kedua, Al-Ahkam. Okey, pertama tu Muqaddimah Usul Fiqh, dan seterusnya Al-Ahkam. Dan dalam Ahkam ni baru membicarakan tentang bahagian yang pertama, iaitu Al-Ahkam At-Taklifiyah, hukum yang berkaitan dengan tanggungjawab setiap individu. Okey, di mana kita telah melihat hukum itu dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu wajib, mustahab ataupun mandub, haram, makruh dan juga mubah. Okey, dan untuk hari ini kita teruskan dengan Al-Ahkam Al-Wada'iyah, hukum penetapan. Definisinya seperti yang ada depan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa yang dijadikan oleh syarak sebagai tanda-tanda untuk sabit, tidak sabit, lulus atau batal. Okey, sabit sini artinya ada. Yes, macam bila hakim mengatakan apa dia? Sabit kesalahan kan. Maknanya kesalahan tu wujud dan ada pada penjenayah ataupun pihak yang dituduhlah. Okey. Dan antara hukum al-wada'iyah yang dibincangkan di sini ialah 2, sahih dan juga fasid. Sahih iaitu apa dia panggil lah, sah lah, sah. Fasid iaitu rosak. Secara umumnya begitu, dan kita akan bincangkan dan perhatikan dengan lebih mendalam lagi. Sahih dari sudut bahasa Arab ialah yang terselamat dari penyakit, kan? Maksudnya kita akan sebut seseorang itu marid, iaitu sakit, kan? Okey. Dan lawannya ialah dia sahih. Kaifa haluka? Alhamdulillah sahih, kan? Tapi orang tak biasa sebut gitu, jangan buat lah, kan? Orang tak biasa sebut gitu. Kita sebut biasanya alhamdulillah bi khair, kan? Alhamdulillah saya baik-baik, kan, sahaja. Tak pernah pula kita dengar orang tu sebut, kan, dia ni sahih, kan? Tapi kita boleh memberi khabar bahawa hum as-sihha, kan? Maknanya mereka itu sihat. Okay, huwa fi sihhatin tayyibah, ataupun dia ini berada dalam kesihatan yang baik. Lebih senang lagi, huwa sahih, tapi tak biasa gunalah. Tapi itu asal perkataan itu. Okey. Dan melihat kepada istilah penggunaan dalam usul fiqh, sahih itu ialah apa yang diambil kira kesan-kesan perbuatannya, sama ada ibadah maupun akad. Okey, bila berlaku sesuatu, kesannya diambil kira. Sesuatu perkara yang bila berlaku, kesannya diambil kira, sama ada ibadah ataupun akad. Okey, ibadah seperti ataupun kita baca dulu, sahih dalam ibadah ialah apa yang perbuatannya menjatuhkan bebanan dan tuntutan. Maksudnya, maksudnya ibadat yang sahih, yang sah, ialah ibadat yang tidak perlu diulangi. Solat yang sahihah, solat yang sah, perlu tak diulang? Tak perlu diulang. Tapi kalau solat yang fasidah, solat yang tidak sah, perlu diulangi semula. Seperti dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi SAW nampak seorang lelaki solat, mungkin dengan agak laju, Nabi katakan apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Baliklah, kembalilah dan solatlah kerana engkau tidak solat. Kerana engkau tidak solat dengan cara yang betul, maka engkau kena solat semula. Artinya solatnya tidak sah ataupun tidak sahih. Okey. Sahih dalam akad, bila sebut akad artinya apa sahaja. Akad ni bukan akad nikah sahaja.
Okey, tapi kita biasa guna akad nikah. Kan akad jual beli pun akad juga. Okey. Akad asalnya aqdu. Akad ialah simpulan ataupun ikatan. So kita ada ikatan perkahwinan, ikatan jual beli dan sebagainya. Okey. Jadi yang sahih dalam akad ialah apa yang diambil kira kesan-kesannya berdasarkan kepada kewujudannya seperti akad jual beli, menukar hak milik. Okey, kalau tak sah jual beli, milik itu milik siapa? Kita ada pembeli dengan penjual. Okey, milik sesuatu benda tu adalah milik penjual ke pembeli? Penjual. Okey, penjual. Okey. Kalau pembeli beli daripada penjual tapi caranya tak sah, adakah akan bertukar hak milik? Okey, bertukar hak milik adalah kesan daripada akad jual beli. Jadi kalau akad tu sah, bertukar. Kalau akad tu tidak sah, tidak bertukar. Okey, dah nampak kan? Tak susah sangat sebenarnya kan. Kemudian, sesuatu perkara itu tidak akan dikira sahih kecuali apabila ia menepati syarat-syarat dan menjauhi larangan-larangan. Ini satu kaedah sebenarnya. Okey, disebutkan sebagai istifa' syurut wa istifa' syurut artinya syarat-syaratnya ada. Kan? Maknanya kalau contohnya kita kata sembahyang, ada tak syarat sah sembahyang? Apa dia? Contohlah, contoh, bukan semua sekali, contoh lah. Contohnya apa? Wuduk. Lagi? Niat lagi? Masa waktu. Betul? Kan? Dan sebagainya lah. Jadi kalau tak ada benda tu, sah tak kita nak sembahyang? Semangat nak sembahyang ni. Jadi kita pun sembahyang. Sembahyang sekarang lah kan? Berapa? 11.15 kita sembahyang Zuhur, boleh? Di Malaysia tak boleh lah. Pasal apa? Pasal tak masuk waktu lagi. Syarat tu tak cukup. Okey. Okey, kemudian wantifa'u al-mawani'. Okey. Istifa'u syurut wantifa'u al-mawani'. Jazakallahu khairan. Apa dia? Syarat mesti penuh dan tidak ada benda yang melarang benda itu daripada menjadi sah. Okey, contohnya katalah kalau seorang tu dia nak kahwin, dia pun akad nikah tu okey dah, maknanya wali ada, dua orang saksi ada, pengantin lelaki, pengantin perempuan ada. Okey, bila kahwin tu tengok-tengok tiba-tiba pengantin perempuan itu adalah isteri orang. Kalau suami itu suami orang, maknanya pengantin lelaki suami orang tak apa kan. Selagi mana dia tak penuh lagi 4 tu. Tapi kalau yang nak kahwin perempuan tu adalah isteri orang, sah tak? Kenapa tak sah? Ada benda yang melarang. Ada benda yang melarang, iaitu dia tu dia adalah telah pun dia adalah seorang isteri, jadi tidak sah dikahwini. Okey. Okey. Jadi menepati syarat-syarat dan menjauhi larangan-larangan biasanya akan diambil kira oleh para mufti apabila datangnya soalan-soalan yang berkaitan dengan sah ataupun tidak sah sesuatu perkara. Faham contohnya kan, kalau kita nak keluar sikit tajuk, satu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah menahan hukuman hudud daripada dilaksanakan, khususnya hukuman mencuri. Okey, tahun itu dinamakan sebagai tahun kelaparan. Kenapa? Soalan dia kenapa? Ini macam kira apa? Ujian jugalah kan. Kita tak ada biasa, tapi kita ada bentuk macam inilah ujiannya. Okay. Sekurang-kurangnya berfikirlah, tak jawab pun tak apa kan. Sekurang-kurangnya orang yang datang kat sini dia fikir nak jawab. Okay. Jadi macam mana? Kenapa Umar tak buat? Kenapa Umar tak laksanakan? Orang yang mencuri dibawa kepada Umar, Umar tak laksanakan hukuman potong tangan. Kenapa? Walaupun nisab dia ataupun syarat mencukupi. Maknanya dia curi benda yang kalau dicuri, disabitkan kesalahan, maka dia punya dia punya kesannya ialah potong tangan. Tapi bila sampai kepada Umar tahun itu, Umar tidak laksanakan hukuman hudud tersebut. Soalan dia kenapa? Kenapa? Kerana apa? Ada larangan. Maknanya ada perkara yang melarang pelaksanaan hukum tersebut, iaitu kelaparan. Nampak tak? Orang memang tak nak, kebiasaannya orang tak, bila dah tahu bahawa hukumannya adalah potong tangan,
Okey, dan dia adalah orang yang waras. Okey, dia takkan mencuri. Tapi disebabkan dia dah tak tahan sangat, dia dah nak mati dah, jadi dia pun mencuri. Tengok-tengok bila nilaikan balik dah lebih berapa dia punya rubu' dinar kan, dah lebih 1/4 dinar. 1 dinar berapa ringgit sekarang ni? Tak ada siapa-siapa beli wang dinar. Tak laku wang dinar Kelantan, wang dinar Kedah tu tak laku. Mungkin 1 dinar sekitar RM600 kot. Jadi kalau 1/4 dah berapa? RM150. Okay, so dia mungkin dia curi satu benda, dia ingatkan pizza tu RM10, tiba-tiba pizza tu harga dia RM200. Dah lebih dah daripada rubu' dinar kan. Okay, pizza kat hotel lah kot agaknya kan. Tak apalah. Yang pentingnya ialah bila dia curi, Omar tak kira kerana ada mawani', perkara yang melarang melarang kesan itu daripada dilaksanakan. Okey, faham so kalau boleh faham, alhamdulillah. Kita terus kepada contoh-contoh sahih dalam ibadah, ialah melaksanakan solat pada waktunya serta menepati segala syarat, rukun dan kewajipannya. Contoh sahih dalam ibadah. Contoh sahih dalam akad pula ialah melaksanakan jual beli yang menepati segala syarat, di samping jauh dari segala larangannya. Okey, sekiranya tidak cukup satu syarat ataupun wujud satu larangan, kesahihan perkara itu tertolak. Dia jual, okey, jual, tapi dia jual handphone kawan dia. Kan, dia jual handphone kawan dia. Okey, datang jual handphone. Kan, dia tak suka dengan iPhone, dia pun ambil iPhone kawan dia nak jual kat orang. Kan, dia suka Samsung contohnya kan. Jadi bila jual tu, orang yang beli tu murah iPhone ni kan. Murah, jadi dia pun beli. Tengok-tengoklah kawan dia punya. Sah tak? Tak sah, kerana ada benda yang melarang. Dia menjual perkara yang bukan hak dia. Dia tak boleh jual. Okey? Orang yang beli tu dia tak tahu. Tak tahu tak apalah. Tapi kalau tahu, tahu tak boleh. Dia kalau dia dah tahu, kemudian dia kena pulangkan semula, kerana jual beli itu adalah satu jual beli yang tidak sah. Kerana orang tu jual benda yang tidak dimiliki. Okey? Baik. Sekiranya tidak cukup satu syarat ataupun wujud satu larangan, kesahihan perkara itu tertolak. Kesahihan jual beli itu tertolak. Okey? Okey. Contoh tidak cukup syarat dalam ibadah solat ialah solat tanpa menyuci diri, solat tanpa wudu. Okey. Jelas tu kan? Maknanya dia nak solat tapi tak ambil air sembahyang. Masa takbir tu dia teringat dia tak ambil wudu. Kemudian tak ada kata dah takbir imam pula tu kan, takkan nak berhenti. Boleh tak? Macam mana? Bayangkan anda jadi imam kan, dah Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin, teringat tak ambil wuduk tadi. Nak buat macam mana ni? Nah, cuba cerita kat saya. Nak buat macam mana? Tak malu lah. Ni Imam Masjid Negeri ni, contohlah kan. Tiba-tiba kita pergi satu tempat, lah tak ambil wuduk lagi. Allahu akbar kan. Fikir lama sikit, berhenti tu lama kan. Fikir nak buat apa ni. Stop tu macam mana? Stop keluar gitu lah. Tarik imam yang belakang tu ke depan. Kalau dia tak tanya lah kan, tapi kita tarik dia, kata, bila tarik sepatutnya dia faham lah. Kerana sepatutnya yang duduk belakang imam ni, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Ya, sepatutnya yang berada di belakang aku, belakang Rasulullah sebagai imam solat, ialah ulul ahlam wan nuha, orang yang cerdik dan ada ilmu. Okey, so dia tahulah mana kalau imam tu keluar, dia sama ada dia kena naik lah. Imam tu tarik dia kena naik lah. Jangan tarik tak mau kan. Jangan bergaduh kat situ pula. Okey. Jadi itu antara yang contoh tidak cukup syarat dalam ibadah. Contoh tidak cukup syarat dalam akad, okey, ialah menjual apa yang tidak dimiliki. Okey. Selesai yang tu saya dah urai tadi. Contoh wujud larangan dalam ibadah ialah solat sunat tanpa sebab pada masa yang dilarang. Faham tak ni? Kita ada masa yang dilarang untuk solat. Contohnya lepas asar lagi, semasa lepas subuh sehingga terbitnya matahari. Okay. Semasa matahari terbit dan semasa matahari berada di atas kepala kita, tak ada bayang. Bukan tak ada bayang, tak ada bayang yang tak ada bayang. Maknanya memang bawah tu ada bayang kan, tapi tak ada bayang yang apa dia? Maknanya dia berada tegak di atas kepala. Okey, masa tu tak boleh solat.
Jadi wujud larangan dalam ibadah, maknanya ada perkara yang melarang solat itu dilakukan, ialah solat sunat tanpa sebab pada masa yang dilarang. Jadi kalau solat sunat ada sebab, cerita lain lah. Okay, perbincangan yang lain. Contohnya solat sunatnya ada sebab ni, contoh apa? Tahiyatul masjid. Namanya tahiyatul masjid. Orang cakap lah, ada yang kata raka'ata al-masjid, 2 rakaat masuk masjid. Okay? Nabi SAW sebutkan, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Kan? Siapa yang masuk masjid jangan duduk kecuali selepas dia sembahyang 2 rakaat. Okey? Jadi ada sebab kalau dia masuk masjid, dia nak duduk, dia kena sembahyang 2 rakaat. Okey? Jadi itu pun sebenarnya ada khilaf lah. Ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan wajib. Tak apalah, tapi yang pentingnya ada sebab lah, ada sebab. Okey, dan satu contoh lain mungkin sembahyang apa dia panggil ni? Wudu, solat sunat wudu kan. Setiap kali kita ambil wudu ada sembahyang sunat. Itu adalah amalan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ardah, apabila ditanya oleh Nabi SAW, kenapa Bilal, apakah amalan yang dia buat sehingga Nabi dengar kan apa dia perjalanan ataupun apa bunyi selipar dia tu di dalam syurga. Bilal mengatakan tak ada amalan lain kecuali yang lain sikit ialah, yang lain sedikit ialah selepas setiap kali ambil air sembahyang, ambil wuduk, dia akan sembahyang sembahyang sunat 2 rakaat. Okey. Jadi yang pentingnya kalau tak ada sebab langsung, kita tidak dibenarkan untuk solat di waktu yang dilarang. Okey. Contoh wujud larangan dalam akad ialah menjual selepas azan kedua dalam keadaan yang tidak dibenarkan bagi orang yang wajib melaksanakan solat Jumaat. Apa ni? Kita ada azan pertama, azan kedua. Azan pertama asalnya Uthman radhiyallahu anhu ardah buat di jalan-jalan lah, ataupun di pasar awal lagi. Bukannya dah masuk waktu baru azan. Dalam pukul 10, sekitar pukul 10-11 akan dilaungkan azan di mana? Di jalan-jalan ataupun di pasar raya, pasar dan sebagainya. Untuk orang ingat hari ini adalah hari Jumaat. Pelik kan, tiba-tiba pukul 10 dah azan, oh Jumaat, baru teringat. Okay? Tapi kalau tak ada benda tu, tiba-tiba dah azan, mungkin ada orang yang tak ingat hari itu adalah hari Jumaat. Okay? Apa pun yang pentingnya sekarang ni, satu azan yang kedua. Bila azan yang kedua berkumandang, boleh tak kita nak satu lagi apa dia panggil mangkuk cendol kat luar tu, boleh tak? Terliur tengok kan, nak lepas sembahyang nanti tak dan kan, pasal ada kerja apa semua kan. Tapi ni dah azan ni, tapi semua salah, macam mana? Boleh tak? Tak apalah, apa salahnya Ustaz, satu mangkuk je, bukan banyak pun kan. Dah makan satu mangkuk, teringin tu lagi, nak lagi kan. Macam mana? Boleh tak? Jawapan dia tak boleh, kerana ada larangan akad jual beli. Okey? Apa larangannya? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Okey, sekiranya dipanggil diazankan untuk sembahyang Jumaat, maka bergegaslah untuk solat dan apa? Untuk mendengar khutbah, okey, dan dzarul bai', dan tinggalkan perniagaan. So ada larangan kat sini. Okey. Kecuali khususnya bagi orang yang wajib sembahyang Jumaat. Siapa? Lelaki yang dah baligh. Okay, kalau perempuan yang dah balighah, boleh tak dia nak beli? Kan, mana kita pergi, isteri kita teringin tapi isteri kita kacau kita, apa abang tak boleh lah, saya boleh kan. Dia pun kita makan tengok tak khusyuk sembahyang kita kan. Tapi yang pentingnya dia boleh tak? Sedangkan yang menjual itu adalah perempuan juga, tak ada masalah. Kalau yang perempuan yang jual tu adalah lelaki, macam mana? Boleh ke tak boleh? Sah tak? Macam mana ni? Saya pun bila kau soalan tu baru teringat nak cari jawapan sebenarnya kan. Zahirnya tak sah lah. Pasal apa? Pasal dia jual beli, bai' wa dharul bai', dan tinggalkan bai', iaitu jual beli. Bai' itu bukan jual, bukan beli, jual beli, dua pihak. So bila orang yang menjual tak boleh, maka orang beli pun tak boleh juga. Tapi kalau yang menjual tu lelaki, perempuan, yang beli pun perempuan juga, tak ada masalah. Okey. Jadi Malaysia azan tu
Tak sama. Azan tak sama? Yang azan pertama dah masuk waktu. Azan kedua tu dia tahu masuk mana. Tak, dia kira azan kedua. Azan kedua. Dia kira azan kedua. Masa azan yang pertama tu sebenarnya satu masa waktu lah kan kat sini. Tapi yang dimaksudkan idza nudiya lis-salah min yaumil jumaah, sekiranya dipanggil untuk solat pada hari Jumaat, maksudnya ialah azan yang kedua. Memang azan yang lepas tu adalah khatib naik untuk bagi khutbah. Okay, jadi kalau azan pertama tu tak apa, makan cendol tak apa. Okay? Lepas ni kena cari cendol ni. InsyaAllah. Fasid, yang kedua fasid. Selesai yang sahih tadi, selesai. Sekarang fasid. Bila sebut fasad, bahasa kita pun dah ada fasad kan? Kefasadan ada? Tak ada bahasa Melayu? Oh, ini apa, ambil SPM ke tak ni? Saya rasa ada kan kefasadan kan dalam bahasa Melayu. Saya tak pasti ada tak? Tak ada dalam bahasa Melayu. Fasad. Hasad tu tahulah. Fa dengan F. Fasad. Dia bahasa Inggeris, fasad. Ini depan. Oh ya ke? Fasad, F-A-C-D. Oh ya ke? Oh tak ada memang tak ada tak apalah. Tapi tak tahu, tengok ustaz-ustaz dia guna kefasadan kan. Tak tahu. Itu berapa orang tak faham kan. Tak apalah. Fasid itu ialah yang sia-sia dan rugi dan merugikan dalam bahasa Arab. Maknanya kalau kita sebut amaluhu fasid, amalan dia tak berguna ataupun tak ada faedah. Tapi dari sudut istilah, maknanya penggunaan ulama khususnya dalam bidang usul fiqh, fasid ialah apa yang tidak diambil kira kesan-kesan perbuatannya, sama ada ibadah maupun akad. Dia lawannya daripada sahih. Kalau sahih kesan dia diambil kira, kalau fasid artinya kesan dia tidak diambil kira. Sembahyang tidak cukup syarat. Kena ulang ke tak kena ulang? Kena ulang. Okey, namanya apa? Fasid. Kenapa kena ulang? Kerana solat itu fasid. Tapi kalau dalam bahasa Arab, solatuhu fasidah. Okey. Kalau tak cukup syarat. Okey, kalau dia terlupa, kan dia terlupa lain. Maknanya sekarang ni dah masuk waktu, dia dah ambil wuduk, dia dah niat, semua okey. Tapi bila dah sembahyang tu, dia terlupa nak tahiyat awal, kan? Dia bergaduh dengan bini dia tadi contohnya kan. Tahiyat yang kedua tu pun dia ingat tahiyat pertama, naik lagi kan. Jadi makmum belakang, yang tak bergaduh tu tasbih lah, subhanallah kan. Dia baru lepas tu baru teringat. Okey, so dia kena sujud sahwi. Okey. Tapi yang kita sebut tadi ialah yang tak cukup syarat, tak masuk waktu lagi. Tak masuk waktu, katalah dia tak masuk waktu, tapi bila sembahyang tu cukup rukun, cukup apa, dia punya wajib dia semua cukup. Walaupun tak kena sujud sahwi, tapi kena ulang balik semula, kerana tak sah sembahyang tu. Okey. Fasid dalam ibadah, fasid dia fa tu panjang fasid dalam ibadah ialah apa yang perbuatannya tidak menjatuhkan bebanan. Maknanya kita ada bebanan kan, maknanya kita dibebankan untuk solat, kita diberatkan untuk sembahyang Zuhur sebentar lagi. Okey. Jadi selagi kita tak buat, bebanan tu ada. Itu maksudnya bebanan kat sini, taklif. Okey. Dan tidak menjatuhkan tuntutan. Tuntutan tu masih ada lagi, seperti solat sebelum waktunya. Jadi kalau siapa solat sebelum waktu, kan dia tak boleh kata tadi pukul 10 dah sembahyang Zuhur dah, takkan sekarang nak ulang lagi sekali. Jawapannya apa? Jawapannya kena ulang kerana yang tadi sia-sia, yang tadi terbatal, memang tak guna. Okey. Fasid namanya. Fasid dalam akad ialah apa yang tidak diambil kira kesan-kesannya ke atasnya, seperti jual beli benda yang tidak diketahui. Okey, jual beli benda yang tidak diketahui. Apa maksud dia? Kita jual benda yang kita pun tak tahu benda tu. Dia biasanya antara yang diberikan contoh ialah kita pergi ke satu mana sungai yang paling dekat sekali ya? Sungai Kayu Ara. Ikan di situ okey tak? tak okey dah. Tak. Ikan dia kalau dah tercemar tak mahulah. Yang tak tercemar lagi kat mana? Tak ada dah. Tak apalah. Sungai tua. Ikan dia pun tua-tua juga. Tak apa. Yang pentingnya bila pergi satu tempat, kita kata saya jual pada awak ikan yang dalam sungai ni. Boleh ke tak? Boleh juga.
Berapa? RM50. Boleh tak jual macam tu? Dia mungkin dia ada tanah kat sebelah tu kan. Saya jual kepada awak ikan yang dalam sungai ni. Kalau dia kata saya nak bagi nak mancing sini boleh RM50 sejam, tak ada masalah. Tapi nak mancing sini, nak mancing ikan ni boleh. Okey, tak apa, saya jual ikan tu. Mana ikan dia? Dalam tu tidak diketahui lagi. Okey, jadi itu semua tak boleh, tidak dibenarkan. Antara perniagaan yang termasuk yang ada padanya gharar ataupun penipuan. So itu antara bentuk jual beli yang tidak dibenarkan. Contoh sajalah, banyak contoh lain lagi. Semua perkara yang fasid, sama ada ibadah, akad maupun syarat, adalah diharamkan kerana perkara fasid merupakan perbuatan melampaui had yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, mempermainkan ayat-ayat Allah. Di samping Rasulullah SAW telah melarang orang yang membuat syarat-syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan di sini, Syekh Uthaymin dia tambah satu benda kan. Dia sebut apa? Semua perkara yang fasid, yang sia-sia, sama ada dalam ibadah, dalam akad maupun dalam syarat, adalah diharamkan. Okey, maknanya dalam dalam ibadah tak boleh, okey, dalam akad tak boleh, dan dia tambah kat sini dalam syarat. Syarat ni sebenarnya dia termasuk dalam akad juga. Akad ni maksudnya kita punya muamalat lah, senang. Muamalat tahu urus niaga ke, ataupun urusan macam-macam jenis urusan lah. Okey, urusan perkahwinan, urusan jual beli dan sebagainya, muamalat dipanggil, ataupun akad. Kadang-kadang kita letak syarat kat situ. Okey, syarat yang fasid diharamkan. Contohnya, okey, contoh soalan lah. Contoh ni saya buat dalam bentuk soalan. Boleh tak seseorang tu dia bila dia nak kahwin, dia syaratkan nak kahwin saya boleh, dia tu perempuan lah, nak kahwin saya boleh, tapi syaratnya tidak boleh poligami. Bagi saya minum, cari jawapan dia. Boleh ke tak boleh? Laki kata tak boleh, perempuan kata boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Dia senyum, orang tanya boleh tak boleh, senyum. Okey, saya ulang balik semula. Seorang perempuan dia kata nak kahwin saya boleh, syaratnya tak boleh poligami selagi mana saya hidup, for the rest of my life. Okey, Kalau suami setuju boleh. Memanglah sekarang ni dia minta benda tu. Maknanya kalau suami tak setuju cara lain. Tapi kalau nak dia setuju, artinya dia tak boleh. Sah tak syarat ni? Menyesal lah kan dulu kenapa tak letak syarat ni kan? Kan? Sah ke tak sah? Sah. Tak sah, sah khilaf, tak apa. Saya nak tanya sekarang ni, siapa yang kata tak sah ni, apa dalil dia? Dan siapa kata sah, apa dalil dia? Taklah, kalau tak, jangan ingat saya nak dalil tu, nak lafaz je, nak maksud hadis ke, okey dah. Kan pernikahan dekat ada taklik. So dekat taklik tu boleh letak kan? Taklik, dekat taklik tu boleh letak. Okey. Soalan dia sekarang ni ialah, poligami tu halal ke tak halal? Halal. Okey, jadi seolah-olah melarang perkara yang halal. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Macam tu ke? Tak boleh kacau tak boleh kacau cakap je lah, buat tak tak apa, saya jaga gurau sikit. Dia sebenarnya macam ni kita kena bezakan antara dua benda. Iaitu pertama, mengharamkan yang halal. Yang kedua, melarang perkara yang halal. Tak nak buat perkara yang halal dengan mengharamkan perkara yang halal. Sama ke tak sama? Jangan sebut sama lah. Tak sama. Contohnya, okay, Rasulullah SAW tak makan dhab. Dia tak nak makan dhab. Pasal apa? Adakah dia mengharamkan dhab? Sebab tu bila Khalid tanya, haramun huwa ya Rasulullah, adakah dhab ni haram wahai Rasulullah? Nabi kata, tak.
kan, inni la ajiduhu fi ardi qaumi fa ajiduni u'afu. Saya bab ni tak ada dekat Mekah, tak banyak dekat Mekah kan, jadi rasa geli sikit. Khalid walaupun dia orang Mekah, dia tak geli, tak apalah buat sini lah, dia makan. Adakah Nabi mengharamkan? Adakah Nabi mengharamkan bab? Tak, Nabi tak haramkan. Okey, itu satu situasi. Situasi yang kedua ialah mengharamkan. Mengharamkan bab. Kita bab lah sekarang ni, mengharamkan poligami. Poligami tiada dalam Islam. Boleh ke tak boleh? So kat sini mana ni masuk kategori mana satu? Syarat tadi masuk kategori mana satu? Mengharamkan poligami. Dia cuba untuk tujukan untuk suami dia je. Dia bukan mengharamkan. Adakah dia mengharamkan? Dia tak mengharamkan. Orang yang mensyarat kata-kata nak kahwin saya boleh. Okey, tapi tak boleh poligami semasa saya hidup. Maknanya dah mati nak poligami lah. Kan, betul tak? Tapi yang maksudnya saya tak nak terkesan dengan poligami tu. Tapi lepas saya mati, kalau nak kahwin juga poligami, silakan. Kalau itu mafhum dia, tak ada masalah. Tapi kalau mafhum daripada awal lagi, tak ada poligami dalam Islam, maka memang perempuan jenis ni tak payah kahwin dengan dia pun tak apa. Kan, kahwin orang lain pasal dia telah mengharamkan yang halal. Dia mengharamkan yang halal lain. Okey, kalau dia menghalalkan poligami tapi dia tak boleh terima, cerita lain lah. Faham tak? Kan? Macam saya suka apa? Makanan. Ni belut. Siapa tak pernah makan belut? Tak pernah cuba makan belut. Dekat Bangi tu ada satu tempat tu memang sedap. Tapi masalahnya, saya bagi contoh ya. Saya makan memang orang kata sedap. Orang kata tapi takut geli apa semua kan. Orang kata tak ada, saya okey je. Dan kita tunjuk macho lah sikit kan. Pergi makan memang sedap. Masa makan memang sedap. Ingat yang supnya dengan yang goreng, masya-Allah. Tapi balik 3 hari dia kembang kat sini. 3 hari. Lepas tu kata belut, tak payahlah. Adakah saya mengharamkan belut? Saya tak mengharamkan belut, tapi saya tak boleh makan belut. Okey. Jadi kalau orang tu dia tak mengharamkan poligami, tapi dia rasa dia tak boleh poligami, tak ada masalah. Tapi kalau dia daripada awal lagi kata poligami tak ada, no such thing as polygamy in Islam. No, tak boleh. Yang baik-baik sikit, poligami ada ke tak ada dalam Islam? Ni yang Nabi Allah sebut ni, masna wa thulatha wa ruba' ni apa benda? Poligami lah. Ayat tu saya tak terima. Bahaya tu. Kena bezakan dua tu. Jadi kalau seorang wanita ataupun wali dia mengatakan nak kahwin saya, nak kahwin anak saya, syaratnya ialah masa dia hidup jangan poligami. Mafhum dia apa? Mafhum dia masa dia hidup poligami tak boleh. Bukan tak boleh, haram untuk dia tak, kami tak terima. Tapi lepas tu poligami lah, tak ada masalah. Ini bukan mengharamkan, ini tak mensyaratkan supaya tidak dilakukan poligami pada masa itu. Ini boleh. Boleh, faham Dan benda ni berlaku dalam sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW bila Ali radhiyallahu anhu ardah nak kahwin, nak poligami, apa Nabi buat? Nabi marah. Nabi tak bagi. Kenapa? Kerana dah ada syarat. Bukan tak bagi kerana tak bagi. Tak bagi kerana dah ada syarat. Okey, dan hadis tersebut mafhumnya mengatakan, Nabi mengatakan semoga Allah merahmati si fulan, menantu dia seorang lagi yang tak poligami, ikut syarat dia. Ni menantu yang ni seolah nak melanggar syarat. Okey. Lepas tu adalah tambahannya kat maknanya Fatimah datang mengadu apa semua, dan Ali pun nak kahwin dengan siapa? Dengan anak seorang, saya tak ingat nama dia, Abu Sufyan ke siapa, musuh Allah masa tu lah kan. Jadi adakah boleh berkumpul anak Rasulullah dengan anak musuh Allah sekali? Contoh, maknanya ada sebab-sebab lain. Okey, saya cerita ni bukan saya nak supaya anda semua ataupun puan-puan sekalian bila nak kahwin ke anak tu nanti syarat kan. Kalau nampak rasa okey, anak tu tak ada masalah, biarlah, tak ada syarat lah. Bahkan letakkan syarat. Syaratnya ialah mesti poligami kan. Itu. Ya, bahagian ni kena padam Okey, saya faham tak sekarang ni kita kena bezakan bezakan apa yang saya sebutkan tadi, syarat tu. Kenapa diletakkan syarat? Kerana banyak orang letak syarat. Dalam ibadah diletak syarat. Dalam akad, khususnya dalam akad lah, dalam muamalat ni, nak buat macam ni boleh, tapi syaratnya begini, syaratnya begini, syaratnya begini. Okey, nak bebaskan saya boleh. Seorang hamba mengatakan, kalau lawan nak bebaskan saya boleh,
Okey. Biasa hamba tak buat. Tuan pada hamba tu kan, bila ada orang datang nak beli hamba tu dan bebaskan. Bukan beli untuk guna, beli untuk bebas. Okey, kadang-kadang tuan tu akan kata nak bebaskan boleh, tapi walak dia untuk kami. Apa dia pula benda ni? Walak tu artinya dia akan jadi maula kami, bukan maula kamu. Maula ni apa dia? Maula ialah sama ada tuan ataupun hamba yang telah dibebaskan. Bila seorang tuan bebaskan hamba, hubungan mereka adalah walak. Minta maaf tak tengok sini. Kan, hubungan mereka adalah walak. Maknanya kalau tuan tu mati, tak ada yang mewarisi. Siapa waris? Hamba yang telah menjadi maulanya, yang telah dibebaskan itu. Faham ya? Ini namanya walak tu. Maknanya hubungan apa? Hubungan apa nak letak perkataan di situ? Hubungan pembebasan hamba tu lah. Jadi boleh tak seorang hamba tu, dia tak bebaskan hamba dia, orang lain bebaskan, tapi dia syaratkan nak bebaskan hamba saya boleh, tapi saya pegang walak dia. Benda ni berlaku pada zaman Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha nak bebaskan Barirah. Okey, kemudian tuan Barirah kata nak bebaskan dia boleh, kami pegang walak dia. Jadi Nabi khutbah mengatakan, ayyuma syartin laysa fi kitabillah. Mana-mana syarat yang tak ada dalam kitab Allah, walaupun 100 syarat, tolak gitu je. Okey, faham eh? Jadi boleh Ustaz? Nabi walak tu boleh tak? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Pasal dia benda tu melanggar syarat. Siapa yang bebaskan, dia yang pegang walak tu. Jadi siapa yang tak bebaskan, dia nak pegang walak, mana boleh. Okey, macam dia macam hak cipta jugalah kan. Boleh tak orang yang tak buat tu dia pegang hak cipta? Tak boleh kan? Okey. Boleh tak orang yang tak beli tapi dia mengaku benda tu dia punya? Tak boleh, kecuali kalau diberikan. Okey. Tapi walak ni dia tak boleh berikan. Dia konsep yang berbeza sedikit. Okey, dia lebih kurang macam nasab lah. Boleh tak kita nak nasab gitu? Dia ni anak saya, dia ni kakak saya. Boleh ke? Kalau kakak angkat, anak angkat tu cerita lain, itu angkat jenis apa angkat tak tahulah, tapi dia tidak sah mana-mana pun dalam Islam. Maknanya dia bukan bila kakak angkat boleh naik kereta sekali, tak ada. Dia tak ada dalam Islam. Okey? Okey, satu lagi soalan saya nak keluarkan kat sini. Boleh tak seorang perempuan ni, okey, dia nak menjadi isteri yang kedua? Minta maaf sebut cerita-cerita poligami kan. Okay, dia nak jadi isteri yang kedua, dia syaratkan saya nak jadi isteri yang kedua. Nak kahwin saya boleh, tapi cerai yang pertama. Boleh minum sikit kan? Cuba bagi soalan, boleh bagi jawapan, boleh ke tak boleh? Kenapa? Kenapa tak boleh? Yang tadi kata tak boleh, tiba-tiba boleh kan? Ni boleh ke tak boleh ni? Ramai orang buat macam tu, jadi boleh lah. Boleh ke tak boleh? Yang tadi tu kita rasa-rasa tadi macam boleh tak boleh, akhirnya boleh pula. Yang ni boleh ke tak boleh ni? Kan? Tengok kan tadi dia lebih kurang sama kan? Kan, maknanya seolah-olah macam yang pertama tadi isteri yang first ni, bila kahwin, nak kahwin saya boleh, tapi tak boleh poligami. So kalau suami tu poligami juga, dia ada hak untuk nak cerai dengan atas dasar syarat tadi tu. Tapi kalau dia redha juga, lepas tu tak ada masalah lah. Okey. Tapi yang kedua ni, bila isteri kedua dia, bila dia ataupun bakal isteri kedua, bila dia nak kahwin tu, dia kata nak kahwin saya boleh, tapi ceraikan yang pertama. Syaratnya itu. Jawapan dia ialah tidak boleh, kerana ada hadis yang melarang perkara itu. Okey. Orang buat bukan dalil kita kan. Dia telah buat sesuatu yang menyalahi hadis-hadis Nabi SAW. Okey. Lelaki kahwin dua rahsia. Ada yang buat cerita macam ni kat sini? Tak ada kan? Dia sebenarnya cara poligami yang sebenarnya ikut sunnah Nabi SAW. Siapa yang nak poligami, okey, bila poligami tu, bila dah kahwin tu, masa kahwin dia tak perlu minta izin. Tak ada minta izin tu, tak ada. Konsep minta izin tak ada dalam Islam. Okey, memang Allah dah izinkan untuk dia. Minta izin dia buat apa lagi kan? Okey. Tapi kena ingat, yang Nabi SAW buat, bila kahwin, esok pagi tu dia perkenalkan isteri yang baru kepada isteri yang sedia ada. Tak sebut lama lah, yang sedia ada. Untuk dimaklumkan. Bahagian ni lah ramai orang tak berani. Okey.
Tapi nak ceritakan, dia tak ikut sunnah lah dalam cara perkahwinan, tapi perkahwinan itu sah. Dia kata tak. Orang dah syak dia tapi dia tak. Dia biasanya dalam kes ni, biasanya banyaknya orang akan dia bila sebut tak tu, dia maksud lain kan. Orang tanya lain, dia maksud lain. Dia pandai lah guna tu. Biasanya begitulah yang berlaku kan, betul tak? Okay, tapi yang pentingnya ialah cara sebenarnya kalau nak poligami ialah buat baik pada isteri, buat baik semaksimum mungkin. Okay, lepas tu bila nak kahwin tu, dah kahwin, tunjukkan pada isteri yang pertama tu, ini isteri saya yang kedua. So bila nak yang ketiga nanti, tunjuk pada yang pertama, yang kedua, ini isteri saya yang ketiga. Macam tu cara dia. Tak maksud lelaki kata tak tu, dia tak jadi terjatuh talak yang dia tipu tu tak. Dia tak jatuh talak. Sudah hati dia betul. Dia tak jatuh talak. Pasal biasanya perkataan tak ni, dia adakah tak membawa maksud talak? Tak kan? Kan? Jadi sebenarnya perkataan talak gurau ataupun serius, dia akan jatuh. Okey. Tetapi perkataan yang tidak membawa maksud talak, di sini hakim akan tanya, apa maksud awak? Contohnya lelaki cakap pada perempuan, keluar, aku tak nak tengok muka engkau. Baliklah ke rumah mak engkau. Kan? Kalau orang Kedah, mak hang, kan? Tak apalah kan. Jadi dia pun balik. Jadi dia pergi ke mahkamah, mengatakan, Tuan Hakim, suami saya ceraikan saya. Bila panggil, Tuan Hakim akan tanya, apa yang awak sebut kan? Isteri awak kata macam ni awak sebut. Betul tak? Betul. Apa maksud awak? Maksud saya tak nak tengok muka dia seminggu. Tapi dia tak dah sebut, dia dah keluar lah contohnya kan. Tak apalah, dia tak jatuh tak? Tak jatuh. Maksud saya, Tuan Hakim apa lagi? Maksud saya cerai lah. Jadi dengan itu saya menjatuhkan, mensabitkan hukum atau mensabitkan hukum cerai berdasarkan kepada maksud. Kalau perkataan itu adalah perkataan kinayah, perkataan apa dia panggil lah? Kinayah ni maksudnya sindiran ataupun perkataan yang tersirat. Okey. Tapi kalau tersurat, kan dia main gurau-gurau dengan isteri dia, aku ceraikan engkau, jangan main kan. Dia sah berlaku tu kalau nak gurau, sebut benda lain. Jangan sebut aku ceraikan engkau, engkau tertalak, engkau apa lagi. Jangan sebut. Itu bukan untuk dipermainkan. Sebagaimana tak boleh juga nak mempermainkan perkahwinan. Dia seorang ni datang jumpa kawan dia kan, kata aku nikahkan kau dengan anak aku. Dia kata okey je. Dia tak kata aku terima, okey. Ada dua orang, memang ada dua orang saksi kat situ. Kan, so malam tu dia datang, mana isteri saya? Isteri mana pula? Tu anak awak tadi jadi isteri saya dah. Bila masa? Kan, panggil saksi, memang tadi dah sah akad nikah tadi. Dia tak boleh main-main. Okay, jangan main-main ni Banyak orang main-main kan? Banyak orang main-main. Kalau dalam lakon, dalam lakonan, dia tak sedar, dia tak kira, dia tak sedar. Tak, dia beza antara tak sedar dengan main-main. Okay, kalau dia tak sedar, maknanya dia mimpi, dia cakap, tu lain cerita kan. Tapi kalau dia memang sedar, tapi dia bergurau, benda tu akan berlaku, akan sah lah. Dia kalau ikut sini sahih, nampak tak? Dia sah. Okay. Lakonan ni dia sebenarnya banyak syarat lah yang perlu dibincangkan. Lakonan kalau boleh, benda-benda yang begini pun tidak diperlakonkan, tidak jadikan lakonan benda ni. Okey. Antara lafaz yang tak boleh dilakonkan adalah lafaz kufur. Seorang tu dia Islam, tapi dia disebabkan badan dia pun besar macam Firaun kan. Okey. Orang pun jadikan dia Firaun. So dia boleh tak dia tu berkata, dia mengikut skrip yang Allah sebut, ana rabbukumul a'la, dia pun sebut macam tu. Tak boleh. Dia kena kata qala Firaun ana rabbukumul a'la. Firaun berkata, jangan dia sebut cakap Tuhan macam tu. Okey, bahkan ulama hadis mereka cukup berhati-hati dengan lafaz. Walaupun dia nak cerita orang tu cakap, dia tak akan cakap saya. Dia akan cakap dia. Maknanya, contohnya, katalah saya menceritakan tentang seorang lelaki yang kafir. Orang lelaki kafir ni mengatakan saya sekian-sekian. Okey. Jadi bila nak cerita, dia takkan kata saya tu. Dia akan kata dia. Kerana risau bila kata saya, takut ada orang datang tiba-tiba, saya
Ustaz dia jadi terus keluar kan, masuk keluar Facebook. Nampak tak? Jadi dia risau benda-benda begini. Dia. Sebab tu bila wafatnya Abu Talib atas agama syirik kan, okey, periwayat tu mengatakan huwa ala dini Abdul Muttalib. Dia berada di atas perkara terakhir yang disebut oleh Abdul Muttalib ialah dia berada di atas agama Abdul Muttalib, bukannya saya. Ni periwayat ni tak kata saya, dia kata dia. Faham tak? Okey. Seberhati-hati, perkataan kena berhati-hati. Okey, balik kepada sini. Fasid dan batil membawa maksud yang serupa kecuali dalam dua keadaan. Okey, fasid yang sia-sia. Batil ada tak dalam bahasa Melayu? Kebatilan ada kan? Okey, batil membawa maksud yang sama dengan fasid kecuali dalam dua keadaan. Okey, pertama dalam ihram, di mana ulama mengatakan bahawa fasid ialah perbuatan orang muhrim, iaitu yang berihram, bersetubuh sebelum tahallul yang pertama, manakala batil ialah perbuatan murtad dari Islam. Artinya bila fasid ni perbuatan bersetubuh sebelum tahallul yang pertama. Kalau pertama ni saya rasa lebih kepada haji kan. So ada bila buat 3 daripada 4 perbuatan, dah boleh tahallul, dah boleh mendekati isteri. Okey. Kemudian itulah yang cerita tentang haji. Jadi kalau buat yang ni namanya fasid. Kalau murtad maka dia dikira sebagai batil. Saya rasa ini adalah lebih kepada penggunaan perkataan sahaja. Okey, fasid ni sia-sia, batil ni rosak terus. Gitulah lebih kurang kan. Okey. Kedua, dalam nikah, di mana mereka mengatakan bahawa fasid ialah perbuatan yang diperselisihkan ulama terhadap kefasadannya, seperti nikah tanpa wali, manakala batil ialah perbuatan yang disepakati ulama atas kebatilannya, seperti nikah wanita yang dalam iddahnya. Okey, so bila dalam situasi yang kedua, sebut fasid dalam nikah ialah yang ada khilaf lagi. Okay, contohnya nikah tanpa wali. Siapakah yang kata boleh? Mazhab Abu Hanifah kan mengatakan nikah tanpa wali boleh. Maknanya perempuan tu boleh menikahkan dirinya sendiri kan. Okey. Itu mazhab Abu Hanifah. Tapi mazhab lain semua mengatakan kena ada wali. Kalau tak, tidak sah. Okey, itu yang lebih rajah lah insya-Allah. Itu namanya fasid. Tapi kalau batil ialah ijma' ulama mengatakan tak boleh, tidak sah. Contohnya dia masih dalam iddah dia kahwin. Kan, katalah kalau perempuan yang kematian suami, iddah dia berapa? 4 bulan 10 hari. Jadi dia ke ataupun yang lelaki, seorang lelaki tak sabar dah kan, takut orang lain sabar ke kan. Dia datang juga, elok 4 bulan dia datang dah. Okey, dan dia nak bernikah. Okey, di situ nikahnya dinamakan sebagai nikah yang batil. Okey, nikah yang kerana ulama semua sepakat. Okey, saya rasa sini maksudnya sama aja. Bila fasid, bila batil, benda tu tertolak. Tapi dari sudut kategori batil lebih tinggi lagi, lebih dahsyat lagi lah. Okey, ada apa-apa soalan kan nak tanya? Wali yang fasik, sah yang fasik. Satu fasik ke apa? Macam yang jadi wali tu bapak tu tak solat. Wali yang fasik, adakah sah ataupun tidak? Okey, wali yang fasik adakah sah ataupun tidak? Contohnya ialah seorang bapa yang tidak solat. Dia perbincangan ni kembali kepada solat tu, apa hukum meninggalkan solat. Jadi siapa yang ambil pandangan tinggalkan solat kafir, memang tak boleh lah. Tapi siapa yang mengambil pandangan meninggalkan solat, dia tidak kafir tapi dia dosa besar, boleh. Okey. Ada setengah orang dia nikah dulu, lepas tu boleh nikah ayah dia sebab tak nak, takut tak sah. Okey. Sebenarnya macam ni ya, dia illa biwaliyin wa syahidain adil. Kecuali dengan tiada nikah yang sah kecuali dengan seorang wali dan 2 saksi yang adil. Okey, bila sebut adil ni ialah yang melakukan kewajipan dan meninggalkan perkara yang haram. Dia buat yang wajib, dia tinggalkan yang haram. Ini nama dia adil. Okey.
Soalan dia sekarang ni, kalau banyaklah benda yang mungkin orang nampak macam biasa, tapi sebenarnya benda tu adalah benda yang dosa besar. Contohnya contohnya apa? Mungkin ada, walaupun ada khilaf lagi, tapi jumhur mengatakan isap rokok tu haram, kan? So bila isap rokok artinya dah fasik dah. Tapi nak cari yang tak isap rokok, nak bilangkan jari pun tak boleh kan? Kurang sangat. Okey. So dalam Tok Imam tu sendiri isap rokok kan? So masalah lah kita. Jadi dalam kes ni saya pernah jumpa fatwa yang mengatakan sekiranya dalam satu keadaan tu kebanyakannya dah jadi fasik, maka dikira sah. Kerana dia yalah, bila dah tak boleh, tak mampu nak keluar daripada sesuatu keadaan tu, ada kaedah yang mengatakan al-amru idza dhaqat tasa'. Sesuatu urusan agama ni, kalau dia dah jadi sempit, dah jadi susah, dia akan jadi lapang. Contohnya, boleh tak nak tayamum sekarang ni untuk semayang Zuhur? Boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau air tak ada, cari-cari tak jumpa, dah jadi susah, bolehlah tayamum. Tapi saja-saja nak tayamum tak boleh. Okey. Wallahu alam. Saya rasa kalau dia rasa bapak dia ada masalah ataupun wali dia ada masalah, mungkin dia boleh minta untuk wali hakim lah, ataupun wali am untuk ambil alih lah. Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain, terus kepada perbincangan yang ketiga, al-ilm ataupun ilmu pengetahuan. Dari sudut istilah, ilmu ialah pengetahuan tentang sesuatu perkara dalam bentuk yang sebenar dan pasti. Tengok baca elok-elok kan. Pengetahuan tentang sesuatu benda dalam bentuk yang sebenar, bukan dalam bentuk yang lain. Okey, dalam bentuk, maknanya benda tu lain, orang cerita pada kita lain, kita pun percaya apa yang orang cerita, bukan seperti yang sebenar. Okey, dan pasti. Dan satu lagi ialah pasti dan tak pasti. Okey, so ada dua elemen utama kat sini. Okey, contohnya, mengetahui bahawa benda yang menyeluruh, benda yang penuh adalah lebih besar daripada satu bahagian. Maknanya kalau ada satu benda tu dia penuh, kan, air ni kan, kan, yang ni penuh, yang satu lagi ni kita letak macam ni kan, mana yang lebih banyak? Yang penuh lah banyak. Menyeluruh tu maksudnya yang penuh lah, dengan satu bahagian, dia ada 1/5. 1/5 dengan 5/5, mana yang lebih banyak? 5/5 lebih banyak, pasti. Okey. Kemudian contoh lain, niat adalah syarat sah sesuatu amalan. Ada tak orang ragu-ragu benda ni? Tak ada. Dia sembahyang tak ada niat, boleh tak? Dia sembahyang ikut niat imam, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Dia sembahyang tu, apa niat imam tu? Niat saya lah. Kamu tahu tak imam tu niat apa? Tak tahu, ikut je, boleh tak? Tak boleh kan? Okey, so dia kena ada niat. Okey. Tapi ada setengah keadaan macam haji kan, dia memang niat haji, tapi bentuk haji dia tak tahu. Jadi dia nak ikut bentuk haji imam ataupun bentuk haji ulama seorang ni. Sah ke tak sah? Sah. Contohnya Ali radhiyallahu anhu wa ardhah, kan, datang dari Yaman. Nabi tanya, bima ahlalta ya Ali, engkau ihlal ataupun ialah masuk haji dengan jenis haji yang mana satu? Jadi dia kata, aku ikut haji Rasulullah, kan. Okey, so Nabi tanya, ada bawa kambing tak? Kata ada. Kalau ada bawa kambing tak apa, teruskan haji qiran nama dia kan. Tapi siapa yang saya rasa ada seorang sahabat lagi, dia datang, dia mengatakan yang dia ikut haji Nabi tapi dia tak bawa kambing, maka Nabi arahkan tukar nusuk itu ataupun bentuk haji itu kepada haji tamattu', iaitu dia akan buat umrah, lepas buat umrah dia buat haji. Tak apalah, yang pentingnya ada setengah keadaan yang dibenarkan. Tapi secara umumnya kita nak ikut orang tak boleh, kita kena ada niat, buat ni untuk apa. Okey, syarat sah sesuatu amalan. Saya bagi, katalah seorang tu dia bagi duit RM200, dia bagi, masa bagi tu niat dia adalah sedekah. Balik dia pun check akaun dia, kena bayar zakat katalah RM1,000. So dia pun reverse balik, back to the future tadi, apa dia? 200 tadi tu sebahagian daripada zakat. Boleh tak?
Tak boleh lah, lepas tu lepas lah kan. Tak apa, tambah lagi, jangan risau, Allah akan tambah lagi rezeki kita. Okey. Seorang tu dia katalah sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tiba-tiba lepas sembahyang tu dia tengok jam, kena pergi dah ni. Kan, kalau tak lambat. So dia pun dia bertafakur, yang tadi tu nak kira niat yang tadi tu nak kira niat sembahyang subuh yang wajib. Boleh tak? Tak boleh. Kan biarlah lambat sikit nak buat macam mana kan. Okey. Okey, penjelasan sekarang ni, penjelasan untuk definisi yang di atas. Berdasarkan kepada potongan pertama, pengetahuan tentang sesuatu, maka terkeluarlah, tak termasuk dalamnya yang tidak diketahui secara menyeluruh. Pengetahuan tentang sesuatu. Jadi kalau apa yang tidak diketahui, ini namanya jahil, bukannya ilmu. Bila orang tanya kan, tahu tak tentang apa benda yang biasa orang tak tahu? Tak benda-benda baru sikit sekarang ni yang orang tak tahu lagi? Tak ada? Oh ada? Okey, katalah PS4, orang tanya kan, PS4. Jadi kalau dia tak tahu langsung tentang PS4, nama dia adalah dia jahil basit, kejahilan yang mudah. Okay, kita akan tengok nanti apa maksud mudah tak mudah ni. Tapi kalau dia tahu PS4 tu, PlayStation 4 tu apa dia, dengan apa kelebihan dia, apa lebihnya daripada PS3 dan PS2 dan sebagainya, maka dia tu adalah alim. Kan? Alim tentang PS4 lah. Okey. Contohnya, seseorang itu ditanya tentang waktu perang Badar, dia menjawab saya tidak tahu. Maka ini dia tak tahu, dia adalah jahil yang basit, jahil yang mudah. Okey, kita tengok pada huraian yang seterusnya. Berdasarkan petikan yang seterusnya, dalam bentuk yang sebenar terkeluarlah pengetahuan tentang sesuatu perkara dalam bentuk yang tidak tepat. Dia tahu tapi pengetahuan dia salah. Ini dinamakan jahil ataupun jahlun murakkab. Okay, saya saja tak letak lepas H tu apa-apa huruf. Memang itu dah sebutannya jahl. Jahl basit. Okey, jahl murakkab, kejahilan yang bertindih. Okey. Contohnya, tanya tentang perang Badar, dia kata pada tahun ketiga Hijrah. Sedangkan perang Badar pada tahun yang berapa? Kalau lupa tak apa. Yang kedua kan? Saya ingat saya yang kedua lah. Okey. Jadi dia kata ketiga ataupun dia kata dia tembak yang kelima. Okey. So ini jahil murakkab. Dia rasa dia tahu tapi sebenarnya dia salah. Okey. Orang Terengganu kata jahil tukir apa? Tukil. Jadi tukir kan. Tapi maknanya jahil yang murakkab lah kan. Berdasarkan dan pasti, perkataan dan pasti dalam definisi di atas tu, yang bold kat atas tu, maka terkeluarlah pengetahuan tentang sesuatu dalam bentuk yang tidak pasti. Dia tahu tapi dia tak pasti. Dia tahu tu betul lah tapi tak pasti. Okey. Apabila wujud kemungkinan terhadap kebenaran sesuatu perkara, ia tidak dinamakan ilmu. Kemungkinan yang mirip kepada pendapat yang lebih kuat dinamakan zan. Maknanya dia rasa-rasa macam ni lah. Okey, 80%. Nama dia zan. Kemungkinan yang mirip kepada pendapat yang lemah dinamakan waham. Maknanya dia rasa macam ni, tapi apa yang dia rasakan itu, apa yang dia fikirkan itu, kalau lebih kepada nak salah, nama dia waham. Manakala kemungkinan yang seimbang di antara dua pendapat namanya syak. Okey, keraguan. Okey, dengan penjelasan ini dapat dirumuskan bahawa pengetahuan terhadap satu perkara terbagi pada 6 bahagian. Al-ilm, ilmu pengetahuan, iaitu pengetahuan tentang sesuatu dalam bentuk yang sebenar dan pasti. Okey, ini dah jelas. Al-jahlul basit, kejahilan yang mudah, iaitu tidak mengetahui pengetahuan sama sekali. Maknanya kosong tak. Yang tadi kita letaklah 100%, 99%. Ini 0%, tak tahu langsung. Jahil murakkab, kejahilan yang bertindih, ialah pengetahuan tentang sesuatu dalam bentuk yang tidak benar. Dia nak kata macam mana, dia negatif lagi. Dia bukannya kosong dia negatif lagi. Negatif 100 ke gitu. Kan, orang kata Kuala Lumpur, dia duk ingat Kuala Lumpur ni dekat mana? Contoh, kadang-kadang orang Arab lah kan, kita sebut Melayu kan, dia dah sebut Malawi. Malawi ni kat mana tu? Kat negara Afrika mana kan? Ni Malawi, lorah Malawi. Kata Malawi mana pula? Melayu. Jadi nak sebut macam mana Melayu? Melayui. Oh gitu. Bukan Malawi lah. Malawi kat sana, kat mana lah? Kan dekat Afrika kan? Okey. Dia duk ingat sama benda tu. Ni murakkab lah ni. Okey. Zan,
pengetahuan tentang sesuatu di mana peratus kemungkinan lebih kepada pendapat yang kuat. Maknanya dia tahu satu benda tapi tak pasti, tapi 80% betul, insya-Allah. Okey. Sebaliknya, waham ialah dia tahu tentang sesuatu perkara tapi 80% tak betul, hanya 20% je betul. Boleh? Dan last sekali ialah tengah-tengah. Dia tak pasti, memang tengah-tengah, dia tak tahu. Okay? Bukan tak tahu, dia tahu, tapi masih lagi 50-50. Okay? Jadi kalau nak letak, saya biasa kalau nak letak peratus tu, mungkinlah saya akan letak peratusannya ialah, jadi ilmu kan. Kalau ilmu berapa? 100%. Okay? Betul. Kalau apa lepas dia tadi? Jahal basit. Okay. Yang ni 0% lah, dia tak tahu langsung. Kemudian murakab, 2K ni kan. Okay. Yang ni apa ni? Ni negatif 100. Dia macam dia tahu tapi cerita semua memang tak betul. Okay. Yang seterusnya zan. Okay, zan ni apa dia? Berapa peratus nak letak? 80% lah kita letak, ataupun letaklah 75. Okay, 75% betul. Kemudian waham berapa? 25% betul. Maknanya dia punya apa yang dia tahu tu 75% salah. Okey. Jadi kemudian apa? Syak. Syak ni yang tengah-tengah. Mana 50% je. Dia faham dia berada di tengah-tengah. Dia sebenarnya dia berada dalam ketidakpastian, kehairanan. Boleh? Ni nak ceritakan kat sini bahawa perkataan dalam usul fiqh, bahkan dalam agama, perkataan detail digunakan. Kita tak boleh contohnya mengatakan dia ada ilmu, sedangkan sebenarnya dia adalah jahil murakkab nombor 3. Okey, ataupun dia ni seorang apa dia, macam mana dia zan, 1 2 3 4, nombor 4 zan. Okey, dia ada ilmu tapi perlu kepada pemantapan. Kan? Tak sama dengan orang yang waham. Dia ilmu dia tu ada tapi dia jauh bawah lagi. So boleh tak letak pada kategori yang sama? Sebab tu bila kita masuk universiti ada placement test kan. So kita letak gitulah. Kalau dia tu ilmu dia tu 25%, kita masukkan kepada geng kumpulan yang ilmu dia boleh katalah 100%, jenuh pensyarah nak mengajar nanti. Pensyarah dah ajar sikit, ni faham yang ni. Kamu ni macam mana boleh masuk sini? Silap dalam placement test tu, tak tahu apa yang berlaku, dia tersilap. Kan? Dia masuk level yang tak sepatutnya dia masuk. Okey? So ini bahaya, benda ni bahaya. Kalau kita pergi jumpa dengan orang yang ni, okay, kita bangkah orang yang ni, tapi kita sangka dia adalah orang yang ni. Letih lah kita. Betul tak? Apatah lagi kalau kita jumpa yang ni, yang ni sebenarnya pada saya yang paling bahaya sekali ialah yang ni. Betul tak? Ni paling bahaya sekali. Dia tak tahu dan dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Dia ingat dia tahu. Okey? Kita pula ambil ilmu daripada dia, habis. Betul tak? Okey? Pembahagian ilmu ada 2 bahagian. Okey, pertama al-ilmu ad-daruri, ilmu yang pasti. Pengetahuan yang jelas terhadap sesuatu perkara di mana ia dapat diketahui tanpa perlu kepada kajian dan hujah. Contohnya pengetahuan bahawa sesuatu perkara yang macam tadilah, yang penuh menyeluruh itu lebih besar daripada satu bahagian, satu bahagian daripada benda itu. Okey, maknanya kalau 1/5 dengan 5/5 mana lebih besar? 5/5 lebih besar. Contoh lain, pengetahuan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ini dikira sebagai daruri. Kenapa daruri? Kenapa? Kenapa ilmu yang pasti? Kenapa? Antaranya semua agama, okey, mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kan selama ni kan masa saya belajar pun saya ada ingat antara agama yang memberi isyarat kepada Nabi Muhammad adalah agama Yahudi, agama Kristian. Kan tiba-tiba dengar apa dia Syekh Zakir Naik, siapa lagi, Syekh Ahmad Didat kan. Sebenarnya dalam kitab-kitab Hindu, kitab-kitab apa Buddha pun ada sebut benda-benda ni. Faham tak? Dengan ayat dia apa semua, maknanya benda tu benda yang daruri, benda yang pasti, bukannya benda yang tak pasti. Okey. Kemudian al-ilmu nazari, ilmu kajian, maknanya ilmu yang menuntut kepada kajian, iaitu pengetahuan yang memerlukan kepada kajian dan hujah. Contohnya pengetahuan bahawa niat adalah wajib untuk sah solat. Kalau kita tak belajar, kita tahu tak? Macam tadi kan, kalau antara orang yang mensyaratkan tak boleh poligami kalau nak kahwin dengan saya, dengan orang yang mensyaratkan kena ceraikan isteri anda ataupun isteri anda kalau nak kahwin dengan saya, kita dah tahu yang ni boleh, yang ni tak boleh. Okey? So itu semua perlu kepada kajian nazari dengan daruri. Okey, al-ilmu an-nazar. Hadza mahallun nazar. Kalau dalam kitab-kitab dia akan sebutkan ini adalah tempat nazar, tempat melihat, tempat memerlukan kepada kajian. Okey? Hadza ma'lumun min ad-din bid-darurah. Perkara ini diketahui dalam agama secara darurat, secara pasti. Tak ada orang yang tolak benda ni. Kalau kita tanyalah dalam Islam, sembahyang 5 waktu, ada tak yang kata bukan 5 waktu, 1 waktu je? Ada tak? Tak ada kan? Bukan 5 waktu, 40 waktu ada? Tak ada. Benda tu pasti dah, tak ada masalah. Okey? Tapi kalau nak tanya masa tu, mungkin ada sedikit perbincangan kan. Macam mazhab Hanafi mengatakan masa yang afdal berapa. Kita sembahyang Zuhur, kita sembahyang Asar, dah dekat pukul berapa 4.30, 5.30 itu, 4.30 kita sembahyang, 5.30 tengok ada azan satu lagi. Azan apa ni? Kan dekat Masjid India kan, Kelang, kat KL pun ada. Tiba-tiba azan lagi. Hari ni apa jadi kan? Kadang-kadang kita tak perasan. Oh, baru kita tahu mazhab Hanafi. So sempatlah kita pun dah terlewatkan, kita masuklah jemaah sekali dengan dia orang. Okey. So itu berkenaan dengan ilmu. Ada soalan kat sini? Nampak tak kegunaan pembahagian ni? Kan, maknanya kalau kita nak cari, katalah sekarang ni pun saya rasa tak ada masalah sangat kita nak faham benda ni. Dalam bidang perubatan ada doktor yang baru, ada doktor yang apa dia panggil tu, praktikal, akhirnya pakar lah kan. Okey, sesama tak dua ni tak sama. Okey, dan kadang-kadang ada juga mungkin setengah tempat tu ubat dia mementingkan kepada kesan ubat, ada setengah tempat mementingkan kepada stok ubat. Kan, mana stok ada lagi, takkan bagi yang baru, bagi yang lama lu habis lu. Kan, ada juga kita dengar lah kan, kita tak tahu lah dengar gitu kan. So ada yang jenis kata tak, kita kena guna ubat yang terkini. So ubat ni dia ada evolution dia kan, ataupun peredaran zaman dia. Okey, tak apalah, yang pentingnya begitu lebih kurang. Jadi kita bila tahu benda tu, barulah kita tengok kenapa makan ubat yang ni senang sikit, makan ubat yang ni kita jadi mereng sikit kan, sakit sikit. Kenapa yang ni kurang sikit sakit? Mungkin ada sebab-sebab tu. Okey. Jadi sama juga dengan ilmu, dengan agama ni. Kalau kita salah ambil daripada orang yang ada ilmu, yang tak ada ilmu, maka kita akan sengsara. Dan kalau dulu orang yang ada ilmu, biasanya dia ada ilmu dalam semua bidang. Tapi bila zaman yang terkemudian ni, mungkin dia itu alim dalam contohnya dia ada ilmu lah, alim kan, alim dalam tafsir, dia jahil basit dalam fiqh. Jangan tanya fiqh kat dia, nanti semua halal, contohlah kan. Tanya tafsir tak apa, tafsir ayat ni maksud begini. Hukum ni apa pula? Boleh ya, tak apa kan. Hukum ni boleh juga kan. Boleh tu kenapa? Pasal boleh lah kan, maknanya tak ada masalah kan. Dia tak tahu, dia jahil basit. Okey. Ataupun satu lagi, jahil murakkab. Dia mendakwa dia ada ilmu tentang sesuatu, sedangkan dia tak ada ilmu tentang benda tu. Ini bahaya. Dan Imam Malik telah mengajar kita dengan agak intensif juga, agak serius, supaya kita cakap tak tahu pada benda yang kita tak tahu.
Okey, jangan kata tahu pada benda yang kita tak tahu. Bahaya. Kan mungkin kita depan orang mungkin okeylah, dia tahu semua benda dia boleh jawab. Hebat dia ni kan. Tapi sebenarnya Allah tahu yang banyak benda yang dia jawab tu sebenarnya dia tak tahu. So kesan dia kemudian nanti. Okey. So sama jugalah dengan orang yang kadang-kadang kita boleh bezakan. Kalau orang tu ilmu dia 100%, dekat-dekat lah, 95% ke, dengan yang ilmu dia masih lagi bawah lagi. So kita gunakan benda tu untuk nak memilih. Okey, nak memilih mana hujah yang lebih kuat. Jangan ambil hujah yang bersifat syak untuk lawan hujah yang bersifat ilmu. Okey, jangan pula mengambil hujah jahil murakkab ni untuk lawan zan. Tak boleh lah, zan lebih kuat lagi daripada jahil murakkab. Boleh ya? Okey. Okey, kalau ilmu daruri dengan ilmu nazari, kalau kita nak buat dalam ataupun nak letakkan dalam situasi kita semasa ni, bila kita boleh gunakan ni? Kadang-kadang kita akan tengok dalam surat khabar. Dululah saya pernah baca kan. Saya tak rajin tengok surat khabar, tapi pernahlah baca sekali tu. Seorang tu dia cerita tak baik sikit lah kan. Maknanya dia bersekedudukan dengan siapa, adik ipar dia ke siapa. Bila sampai mahkamah dia kata saya tak tahu benda tu haram. So mahkamah kata tak boleh. Benda ni adalah benda yang diketahui umum. Ni tadi daruri, darurat. Semua benda semua orang tahu. Okay, duduk dengan adik ipar tak boleh. Kan? Buat macam bini lah. Maknanya adik ipar tu buat macam ni, mana boleh kan? Okay, jadi ini adalah benda yang tidak boleh dimaafkan. Jadi kalau benda yang boleh dimaafkan, maksudnya kajian dia tak sampai lagi. Orang yang tak ada masa nak mengaji, kita sebutlah maknanya pekerja-pekerja am kan, ataupun buruh-buruh ni, kalau dia buat benda, yalah mungkin dia tengok dia isap rokok ke contohnya kan, isap rokok daun ke, dia kata saya tak tahu benda ni haram. Boleh tak? Tak ada masalah. Maknanya boleh, untuk dia tu okey lagi lah. Tapi kalau orang yang dah biasa masuk kelas, biasa dengan ulama' apa semua, tiba-tiba bila dah masa rehat isap rokok, ni biar betul ni kan. Mengaji ke tak mengaji ni sama macam orang tadi, tak boleh. Okey. Kadang-kadang orang datang, pernahlah orang datang tanya kan, bila kita tengok fashion yang ada sekarang ni, so kita nak kata macam mana? Boleh tak orang yang dah belajar lama, fashion dia macam orang yang baru start belajar, ataupun yang tak belajar lagi? Nampak jambul sikit, nampak tu sikit, nampak ni sikit, makan merah kan. Okey. Merah yang diletak lah, merah dah memang merah tak apa kan. Okey, macam mana? So saya pernah sebut sekali, benda ni untuk peralihan tak apa. Kan orang datang dia pakai pakaian tertentu, peringkat peralihan tak apa, tapi peringkat yang berterusan tak boleh. Faham ya? Tak faham lagi? Ya Allah kan. Tak apa. Saya saja. Saya gurau ya, nak bagi ilmu usul fiqh ni dia mudah sikit. Itu saya terpaksa. Kalau tak, memang usul fiqh ni pening. Dia macam ni ya. Orang yang katalah dia datang kelas tak pakai tudung. Pernah tak berlaku? Sini pun pernah berlaku kan? Kan. Tapi untuk dia boleh. Pasal apa? Pasal dia baru nak start. Dia mungkin tak Islam lagi. Dia datang, dia nak dengar. Dia buat timbang tara dah apa semua dia datang. Tak apalah, biarlah. Takkan kita nak kata minta maaf kan, siapa yang tak pakai tudung, pintu ada dua, nak keluar mana-mana pun boleh. Tak boleh cakap macam tu kan. Kita sabarlah. Sabar. Sikit demi sedikit akan terima. Saya pernah berlaku benda tu kan. Mula-mula start mengajar tu, tiba-tiba ada juga yang datang tak pakai tudung. Dalam hati lah saya sebut kan. Tapi saya fikirlah, takkan kita nak kata minta maaf ya, kelas saya ni untuk yang pakai tudung sahaja. Tak boleh gitu kan. Duduklah, biar lama-lama alhamdulillah dia ikut lebih daripada orang yang yalah lebih dia masuk Islam semua kan. So alhamdulillah. Orang gaji tak pakai tudung. Orang gaji kan, kita dah cakap tudung dia tak pakai. Kita dah cakap dia tak pakai, dia tanggung lah. Tapi kalau dia pakai, buka tudung, kita tanggung. Kita cakap mula kerja, kita ambil pakai tudung. Tak apalah, kalau kita dah cakap apa semua dan kita pun dah supplykan benda tu, dia tak pakai juga, maka dia tanggung lah. Kita nak kata berulang-ulang. Sebab itu akhir hari. Kita cakap berulang boleh, tapi cakap maknanya dia dah faham benda tu, cuma kita nak peringatkan sahaja kan. Dari masa ke semasa lah, jangan tiap-tiap hari pula kan.
memang sah dia lari kan, okey. So yang pentingnya kita dah sediakan untuk dia. Kalau dia tak pakai juga, maka dialah yang tanggung, okey. Okey. Dengan itu kita pergi kepada, kalau ada masa lagi, saya rasa tak ada dah masa, cuma buka sesi soal jawab lah dalam masa 5 minit ni kalau ada. Dalam satu keluarga tu, dia ada dua wife perempuan. Masing-masing dah kahwin. Duduk dalam satu rumah tu macam boleh. Mak dia adalah mak dia. Dua beradik tu perempuan, lepas tu adalah yang dah kahwin. Duduk sekali dalam satu rumah tu. Duduk sekali dalam satu rumah, saya rasa tak ada masalah. Cuma aurat lah yang Dia kena jaga etika lah, etika pergaulan kan. Cuma memang antara etika pergaulan ialah pakaian. Okay, so pakaian cuba ulang balik tadi, dua anak apa? Dua perempuan. Dengan mak ayah semua kan. Tak ada masalah. Cuma pergaulan tu, kalau dia anak perempuan, okey, yang ada ialah ayah dia, maka hukum dia macam anak ayah tu lah. Kalau ipar, maknanya dia saya cerita berperingkat lah. Kalau perempuan tu dia kahwin, dia duduk rumah siapa? Rumah dia ke rumah mak dia lah. rumah mak dia? Rumah mak ayah, kita duduk dengan mak ayah. Okey, maknanya laki ni lah yang, laki dia lah dari luar kan. Okey. Menantu lelaki dengan mak mertua macam mak sendirilah, tak ada masalah. Okey, kemudian menantu lelaki dengan adik-beradik perempuan isteri. Yang ni kena pakai, kena apa? Orang kata apa? Tutup aurat semualah. Okey, dan tak boleh bersalam. Okey, dan tak boleh berdua-duaan. Dengan mak mertua tadi tak apa. Bukanlah berdua-duaan. Maksudnya kalau duduk dua sekali kat rumah tak ada masalah lah. Pasal dia dah jadi hukum mak sendiri. Itu antaranya. Dan Nabi SAW pernah larang, iyyakum waddukhul 'ala nisa, janganlah kamu semua masuk di kawasan perempuan. Jadi seorang sahabat bertanya, ara'aital hamu, apa pandangan Rasulullah, apa pandangan anda wahai Rasulullah berkenaan dengan ipar duai, al-hamu. Ara'aital hamwa, ara'aital hamu, bagaimana dengan ipar duai? Nabi kata al-hamul maut, ipar duai adalah kebinasaan. Maksudnya ipar duai ni biasanya kita anggap dia dah macam adik kandung kita ataupun abang kandung kita, sedangkan bukan. Dan biasanya dari situlah akan keluarnya fitnah. So mesti kena jaga juga apa pakaian, percakapan dan sebagainya masih kena jaga. Naik kereta? Naik kereta tak boleh. Dia dengan katalah seorang perempuan dengan abang ipar dia, naik kereta boleh. Tapi kena kalau boleh duduk belakang lah. Sebab dia tak apa, orang tengok, oh memang ni bukan isteri dia, tahu lah kan. Tapi kalau duduk depan, bila pula kahwin dua ni, ada masalah pula kan. Baik duduk belakang terus kan. Dia memang biar kita tak tahu apa. Kita satu benda saya nak cerita kat sini. Kadang-kadang kita selalu risau apa yang orang tengok pada kita. Sedangkan orang tak kisah pun kita. Khususnya yang berkaitan dengan benda baik. Nampak tak? Orang buat benda jahat, dia tak kisah pun kan. Tapi bila kita nak buat benda baik ni, kadang-kadang kita rasa macam orang duk tengok lah apa benda lah, apa semualah. Tanya balik, ni buat benda baik ke buat benda jahat ni? Kalau benda baik, okey, biar orang kata apa pun, tak ada masalah. Betul tak? Kita nak tolong orang kan. Tolong orang, kita katalah saya bawa kereta, saya nampak seorang kawan pada kawan dah, isteri kepada kawan saya nampak. Saya nak berhenti tumpangkan dia ke saya nak biarkan dia? Berhentilah, kata. Masuk, jom, nak pergi mana? Kan? Kata nak balik rumah. Tunjuk rumah mana sampai. Ada masalah? Tak ada masalah. Tapi jangan duduk sebelah kita, duduk belakang lah. Dan jangan sembang lebih. Duduk kan sudah lah kan? Ni sembang-sembang tak boleh lah dia. Itu yang contoh yang dibuat oleh Safwan bin Mu'attil bila dapati Aisyah radhiyallahu anha
tertinggal. Apa dia buat? Dia letakkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Letakkan unta dia, Aisyah naik radhiyallahu anha wa radhaha, dia bawa. Sepatah pun tak sembang. Ni apa khabar, sihat? Okey ke dengan suami kan? Jangan macam tu kan. Itu bukan kerja kita kan. Okey, sampai rumah selesai. Okey. So itu cara dia. Dan Nabi SAW pun bila satu masa nampak isteri kepada Az-Zubair bin Awam maksudnya, kan? Asma. Kan, tak? Kan? So Nabi panggil naik unta. Jadi Asma dia tak nak lah. Okey. Ceritanya panjang, tapi yang pentingnya ialah Nabi nak ajak dia naik untuk bawa dia ke rumah dia. Rumah sahabiah itu. Okey. So kita jangan terlalu, orang kata apa, terlalu lebih sangat kan, over jaga tu tak juga kan. Okey. Kita jalan dengan isteri kita, pegang tangan boleh tak? Rasa tak kena lah pegang-pegang ni. Kat rumah kan ni jalan kat shopping kompleks kan, ustaz pegang isteri macam tak faham ni, jauh sikit dengan anak-anak tu kan. Jangan lah kan, punya pegang ni benda halal ke benda haram. Orang yang duk bukan pegang lagi, dia apa, rangkul lagi tu, dia okey je jalan kan. Kita pegang ni rasa dah ada rasa macam semacam tak boleh gitu, pasal benda tu halal. Yang dia perbuat dia yang tak kenanya. Okey. Dan orang tahu pun itu isteri. Nampak tak? So kita jangan kadang-kadang kita lebih sikit apa dia, tengok apa yang orang tu kan, orang nak cakap tentang kita apa semua. Kalau benda tu betul, biar nak cakap, biar. Kalau tak, kita dia sakit, otak kita sakit. Dia fikir orang ni nak gerak selangkah boleh ke tak boleh. Boleh tak? Jalan je kan. Sebab tu saya contohlah kan, contoh kalau pergi hotel ada swimming pool kan, saya bawa anak saya masuk dengan anak saya. Di mana saya nampak kadang-kadang ada yang masyarakat lain ni, dia duduk tepi, anak dia masuk. Pada saya, rugilah kau. Pasal apa? Pasal masuk ni boleh tak? Boleh pakai baju elok, masuk lah. Kalau orang nak tengok semua, tengok, peduli ya. Kenapa kita nak risau orang tengok kita? Sedangkan anak kita perlukan pada kita duduk sekali dengan orang kan. Kalau kita tengok ada 3 orang ni, dia tak nak masuk, kata nasib kau lah, rugilah kau kan. Tak menghayati apa, innamal hayatid dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan lahun maknanya sukaria kan. Jadi tempat sukaria tak bersukaria, tak kena lah. Kepada saya tu tak kena lah. Okey. Kalau Ustaz, kita pergi rumah orang tu, orang meninggal kan? Orang menikah, meninggal. Orang meninggal tu dia tak ada keluarga dia. Rumah tu dia meninggal, memang tak ada orang. Dia ambil barang ni, bukan sengaja buku terbalik dalam buku tu, terangkat slender. Nak ambil buku kita, terangkat barang. Kita baru buat slender. Nak hantar tak boleh, rumah dia kunci dah, dia tak ada orang. So tak ada kan. Jadi kita pun tak tahu macam. Pak, pada saya benda ni senang je. Kalau benda yang kalau kita bagi balik pun orang tu kata, lah benda ni apa nak bagi balik. Tak payahlah kan, tak payahlah. Kita jangan, orang kata, contohlah kan, kita ambil kata apa, benda yang pen ni lah kan, kita termasuk pen. Jadi dia pun kalau pen ni kita nak bagi balik pun dia kata, itu susah lah datang kan, nak pulang balik pen ni. Kata kalau tahu saya hantar pen lain lagi bagi, tak apa kan. Ambil 2-3 pun tak apa. Kan, jadi benda yang tak perlu. Tapi kalau benda yang memang kalau dia benda tu tak ada menyebabkan dia jadi apa, berat, susah kan, maka perlu dipulangkan semula. Sebab tu ni hukum dia panggil luqatah, benda yang tercicir. Tercicir benda-benda 10 sen. Jangan pergi tanya, ustaz ada dapat 10 sen, apa hukum dia? Ambil lah, kan, ambil, tak ada masalah. Tapi yang tercicir tu adalah satu bilangan jumlah yang besar. Kita kadang rasa kalau orang yang jumpa ni kan, dia kan, selepas dia tengok dia datang balik, kan dia cari, nampak tak? Tapi 10 sen saya rasa orang tak cari kot. Orang miskin pun saya 10 sen dia tak cari dah. Betul tak? Nak cari, nak buang masa lebih baik dia kerja cangkul, kerja apa semua, dapatkan 20 sen ataupun 50 sen daripada dia cari 10 sen itu. Itu pun ulama kita mengatakan benda-benda yang tafih, benda-benda yang biasa ni, yang orang takkan cari, ambil je. Tapi benda-benda yang orang akan cari, maka perlu simpan serasa setahun gitu lebih kurang untuk diiklankan. Kalau tak mampu, maka beri pada pihak yang boleh iklankan.
Okay, dan iklan ada cara dia lah. Bukan bagi iklan siapa hilang RM5,000 datang jumpa saya. Ramai beratur kan. Kena siapa hilang duit datang. Katalah masjid letakkan iklan tu. So dia pun hilang, memang hilang RM10,000. Dia pun datang kat masjid. Duit, mungkin duit saya kot. Jumpa dengan imam, imam saya ada hilang duit. Area mana? Saya rasa lebih kurang dekat depan KFC ke Pizza Hut ke ataupun mana ke. Okey. Berapa lebih kurang dalam tu? Bukan saya yang saya tahu RM10,000. Kalau TCC lain tak tanya RM10,000 memang hilang. Dalam bekas apa? Memang bekas dia ingat betul kan? So, bagi. Nampak tak? So itu cara dia. Dan benda tu kena dibuat dalam, kalau tak silap dalam setahun itu. Kalau tak buat, kalau tak dapat, maka benda tu maknanya dah iklan sentiasa tak ada, benda tu dimasukkan ke dalam Baitul Mal rasanya, okey, untuk dimanfaatkan. Okey. Tempoh dia habis. Macam mana? Kalau kata dalam tempoh sebulan, kan ada orang lain datang lagi. Tak terselesai lah. Kita hukum pada yang zahir, pada yang menepati. Kan? Kalau yang datang tu mungkin memang dia betul hilang RM10,000 dan memang mungkin bekas dia pun bekas warna biru juga. Tapi tempoh tu habis lah. Sementara tunggu orang lain datang lagi ke? Tak payah. Dia siapa yang datang dan dia cakap tu menepati apa yang disebutkan. Okey. Saya pernah hilang jugalah sekali kan, tapi tak perasan dah hilang kat mana. Tiba-tiba orang datang tengok, taklah banyak sangat kan, tak sampai RM5,000 tadi kan, RM1,000 lebih lah. Tapi bila duduk tu terjatuh, tapi bila balik tu duit ni macam ada tapi macam tak ada kan. Macam mimpi pula, dapat ke tak duit ni lah kan. Tapi bila pergi tu duduk sini, ada orang kata datang, tiba-tiba datang, Syekh ni hantar punya. Tengok dia, kat sini hilang dia. Alhamdulillah dapat kan. Maknanya kalut juga kita. Tapi kalau setakat RM10 kita ambil lah kan, minum kopi kan, betul tak? Ya, last soalan lah. Dari segi pakaian, macam lelaki kan tak kena menggunakan seluar. Perempuan boleh tak kalau dia pakai jubah yang boleh tak kalau dia? Tak apa ke kalau jubah kita labur. Perempuan. Okey, lelaki memang tak boleh pakai lebih daripada buku lali. Okey. Tapi perempuan sebenarnya kalau ikutkan dalam hadis Ummu Salamah, tak silap saya, diarahkan untuk panjangkan 1 jengkal atau 2 jengkal. Okey, sebab tu bila ada yang tanya, bila sahabiah itu bertanya bagaimana dengan sampah yang terkena lekat pada pakaian tu, Nabi mengatakan yutahhiruha ma ba'daha. Bila dia jalan lepas tu dan sapu tempat lagi kan, dan lagi apa yang selepas itu akan membersihkan apa yang sebelumnya. Okey, so itu cara dia. Memang sepatutnya ialah perempuan pakai labuh. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan mungkin boleh tangguhkan. Semoga Allah mempermudahkan untuk kita memahami agamanya dengan segala usul yang ada. Dan kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.